الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita berbagai-bagai jenis nikmat, dan antara yang utamanya ialah nikmat taufik dan hidayah. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu, sama ada nikmat yang zahir dan juga nikmat yang batin, mudah-mudahan sentiasa dikurniakan kepada kita semua. Sentiasa dikurniakan kepada kita semua. Pada malam ini insya-Allah saya ingin mengajak muslimin muslimat sekalian untuk memerhatikan, meneliti dan merenungi mengenai persoalan hakikat tasawuf. Ilmu tasawuf merupakan antara ilmu-ilmu yang sudah sedia maklum, antara ilmu-ilmu yang termasuk di dalam ilmu-ilmu keislaman, dan ini sudah sedia maklum. Cuma akhir-akhir ini ada kedengaran suara-suara yang cuba untuk mengeluarkan ilmu ini daripada kelompok ilmu-ilmu keislaman. Ini agak mengecewakan sikitlah. Jadi kita dengar ada hari ini setengah di antara alim ulama ni secara terang-terang menafikan kewujudan ilmu tasawuf ini, menafikan bahawa ia adalah merupakan salah satu di antara ilmu-ilmu keislaman yang perlu kita terima kewujudannya itu. Dan ada juga di antara di kalangan orang Islam hari ini yang secara berselindung sikit, secara perlahan-lahan cuba untuk menjauhkan umat ini daripada ilmu tasawuf ini. Maka tidak heranlah, sebab ilmu tasawuf ini merupakan ilmu yang disebut sebagai ilmu yang terasing. Bahkan ilmu tasawuf ini adalah merupakan antara ilmu-ilmu yang awal yang akan diangkat atau diambil atau dikurangi daripada umat ini. Jadi bila ada orang-orang yang cuba menafikan kewujudan ilmu ini, yang cuba menyatakan ilmu ini bukan ilmu-ilmu di antara ilmu-ilmu keislaman, atau cuba menjauhkan umat ini daripada ilmu ini, itu tidak heranlah.
Sebab memang sudah ditakdirkan bahawa ilmu ini begitulah perjalanannya, merupakan ilmu yang terasing, yang dikira sebagai, kalau dalam istilah-istilah awal dulu disebut sebagai ghuraba. Ketika Islam sedang berkembang, orang Islam menumpukan perhatian kepada agamanya, tetapi setelah beberapa kurung umat Islam ini berkembang, tersebar ke seluruh dunia, pada kurung-kurung yang kemudian beberapa kurung selepas itu didapati bila Islam ini sudah tersebar, sudah diterima ramai, sudah berkembang meluas, maka timbullah trend orang Islam mula memberikan perhatian kepada hal-hal keduniaan. Bila mereka melebihkan tumpuan mereka kepada hal-hal keduniaan, maka urusan-urusan keagamaan sudah tentu agak dikesampingkan lah, diletak ke tepi lah sikit. Tapi ada golongan-golongan yang masih mengekalkan tradisi lama ni, apa-apa yang mereka warisi daripada Nabi dulu, mereka yang mengekalkan perkara-perkara ini dari pelbagai aspeknya, maka mereka ini di kemudian hari dikenali dengan Mu'abbad, Zuhad, Sufiyah, atau nama lain yang disebut sebagai ghuraba. Ini diambil daripada hadis Nabi, di mana Nabi SAW ketika menjelaskan tentang perjalanan agama ini bermula dalam keadaan gharib, terasing, kemudian berkembang dan akan kembali terasing, maka Nabi menjelaskan fatuba lil ghuraba, maka sangat beruntunglah orang-orang yang terasing ini, yakni orang-orang yang mengekalkan, menjaga tradisi keagamaannya itu, warisan-warisan keagamaan yang diwarisi daripada zaman awal dulu tu dikekalkan. Jadi mereka ini pada zaman-zaman mutaakhir dianggap sebagai agak terasing, kerana sebahagian daripada manusia dari kalangan umat Islam ini sudah cenderung kepada hal-hal keduniaan. Jadi banyaklah amal-amal agama itu ditinggalkan. Dianggap pelik masa itu, terasing. Tapi Nabi kata fatuba lil ghuraba, sangat beruntunglah orang-orang yang terasing ini. Sebab itulah Sayyidina Ali ada meriwayatkan, Al-Imam Ibn Katsir ada menyebut ini di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, kitab besar Ibn Katsir ini menyebut tentang bagaimana pengaduan Sayyidina Ali, luahan Sayyidina Ali. Ada riwayat menyebut, dalam riwayat itu menyebut satu ketika Sayyidina Ali ini bersolat bersama dengan Abu Arakah yang meriwayatkan kisah ini, solat subuh. Jadi setelah selesai solat, Sayyidina Ali itu mendiamkan diri lama dalam keadaan sugul, yakni dalam keadaan orang yang bersedih. Ka'anna alaihi ka'abah, yakni dia berada syuraq. Dan setelah melaksanakan solat sunat itu, maka Sayyidina Ali mulalah berbicara kepada Abu Arakah ini yang meriwayatkan kisah ini. Jadi apa kata Sayyidina Ali? Wallahi laqad ra'aitu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam fama ra'aitumul yawma ma ashbahahum, atau kama qala, lebih kurang begitulah. Demi Allah, kata Sayyidina Ali, aku telah melihat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat-sahabat Nabi ni, kata Sayyidina Ali, aku tengok mereka ni, aku tahu keadaan mereka. Tapi pada hari ini, sesuatu yang menyerupai mereka itu. Maksudnya, banyak tradisi-tradisi, amalan-amalan yang menjadi kebiasaan para sahabat itu sudah ditinggalkan. Itu baru zaman Sayyidina Ali, zaman kita tak tahu macam mana. Jadi sebab itu ini keadaan keterasingan. Lalu Sayyidina Ali menjelaskan lagi antara perkara-perkaranya. Kata Sayyidina Ali, mereka ni antara ehwal mereka ni atau antara tradisi dan mereka ini sebahagian antaranya membaca Al-Quran pada waktu malam. Lalu bagaimana keadaan mereka ini
membaca Al-Quran, iaitu mereka ni bergerak-gerak badan mereka ini. Badan kepala mereka ini, kalau kita tengok macam hujung hayang sikit lah, bahasa mudahnya. Jadi bergerak-gerak badan mereka ini, mereka membaca Al-Quran seperti itu. Yang ni dahi mereka ini mendekati tapak kaki mereka itu. Begitulah bergeraknya badan mereka itu. Seperti yang kita tengok orang-orang yang hafal Quran hari inilah. Mereka menunduk-nundukkan itu, menggerak-gerakkan badan. Maka inilah ehwal yang Sayyidina Ali lihat pada sahabat dulu pada waktu malam. Mereka membaca Al-Quran seperti itu. Ini bergerak-gerak badan mereka ini. Yang ni dahi mereka ini mendekati kaki, tapak kaki mereka itu. Jadi bila mereka berada pada waktu pagi, waktu subuh, setelah mereka melaksanakan solat, lalu mereka berzikir pula. Zakarullah. Mereka. Tapi bagaimana keadaan zikir mereka ini? Keadaan yang disebut oleh Sayyidina Ali. Bagaimana keadaan mereka itu? Keadaan mereka berzikir. Maka dijelaskan oleh Sayyidina Ali, ehwal mereka ini, madu kama yamidu syajaru fi yaumir rih. Mereka itu bergoncang, bergerak badan mereka itu sepertilah pokok bergoncang pada waktu angin ribut yang kuat. Yaumir rih ni angin kuat, angin ribut. Jadi pokok-pokok, kita cuba bayangkan bagaimana keadaan pokok bila dipukul angin ribut yang kuat. Jadi bergerak-gerak, bergoncang-goncang. Itulah keadaan para sahabat berzikir pada waktu pagi. Sehingga kata Sayyidina Ali, hatta in balla wallahi siyabuhum. Sehinggalah baju mereka ni basah. Demi Allah, kata Sayyidina Ali, basah baju mereka ni. Jadi basahnya baju mereka ini, zikir itu telah menyentuh hati mereka itu, telah menembusi dalam perasaan mereka itu sehingga menimbulkan kesedaran, kesedihan dan sebagainya. Lalu berlinangan, wahamalat a'yunuhum, kata Sayyidina Ali. Lalu berlinanganlah air mata mereka ini, bergenang air mata mereka dengan air mata. Sehingga membasahi baju-baju mereka ini. Begitulah keadaan. Jadi kata Sayyidina Ali, ehwal-ehwal seperti ini zaman aku ni aku tak tengok lagi dah. Tak nampak lagi dah. Itulah keadaan. Lebih-lebih lagi tadilah ada di antara alim ulama kita sendiri yang menolak secara terang-terang tentang ilmu tasawuf dan menafikan kewujudannya. Setengahnya itu secara tidak langsung, dia kerak secara tidak langsung. Menjauhkan orang secara tidak langsung. Dia macam bakitkan isu itu Cina. Itu lumrah. Kita terpaksa terimalah keadaan itu. Memang ilmu ini, itulah perjalanan dia. Keterasingan itu. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang dan ini berpandukan kepada suatu riwayat di mana Nabi SAW ada menjelaskan tentang diangkat atau pengangkatan ilmu. Ilmu akan diambil, akan dikurangi, akan dipupuskan. Intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Sesungguhnya, kata Nabi, Allah Ta'ala itu tidak menarik, yakni tidak mengambil ilmu itu dengan cara dicabut daripada ingatan dan hafalan manusia itu. Bukan cara begitu ilmu itu diangkat. Bukan cara begitu ilmu itu diambil. Walakin yakbiduhu biqabdil iaitu dimatikan alim ulama. Yakni orang yang betul-betul alim, zahir dan ilmu dirinya, dan demikianlah kepada orang ramai. Ulama-ulama yang semacam ini semakin dikurangi. Kedah. Demikian juga dari segi jumlah.
zaman semakin ramai alim dengan dalam erti kata kealiman yang sebenar itu kalau diperhatikan baik-baik ini semakin berkurang. Semakin berkurang mereka ini. Jadi Nabi memberitahu seperti itu. Biqabdil ulama, dengan cara dimatikan alim ulama, alim yang benar-benar memiliki keilmuan yang kukuh, yang mendalam, yang ilmu yang nafi', yang memberi manfaat kepada diri dan sebagainya itu semakin berkurang mereka ini. Kitab-kitab banyak terkumpul di dalam khazanah tu khazanah ni, dalam pustaka tu pustaka ni, tapi orang yang ilmu itu mencorok dirinya, yang menembus, yang menguasai dirinya, yang dikuasai oleh dirinya itu, yang memanfaatkan dirinya itu yang kurangnya. Kitab-kitabnya memanglah semakin banyaklah kitab. Jadi dimatikan mereka ini. Hatta idza lam yabqa alimun, kata Nabi, sehingga tidak ada lagi yang alim. Lalu apa yang berlaku? Keagamaan, fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu mereka berfatwa yang kukuh, ilmu yang teguh, keilmuan yang baik. Jadi dijawab pertanyaan itu dijawab bukan atas asas ilmu yang teguh, ilmu yang kukuh. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, kata Nabi. Lalu mereka ni sesat dan mudah-mudahan tidak termasuklah dalam kalangan seperti ini, iaitu kita sendiri terbabah sesat. Bukan saja kita yang terbabah, kita pula duk menyesatkan orang lain pula, membabahkan orang lain pula. Na'udzubillah, minta berlindung dengan Allah daripada keadaan seperti ini. Tapi begitulah Nabi beritahu, sehingga timbul orang-orang yang bukan berkeahlian dalam bidang itu tapi buat pandai-pandai dalam bidang itu. Na'udzubillah, minta Allah Ta'ala jaga kita. Jawab lebih kurang, dibuat macam tahu serba-serbi. Allah na'udzubillah, minta berlindung kita daripada semua ini. Lalu jawapannya itu menyesatkan orang. Dalamkan dia sendiri pun sudah terbabit. Generasi selanjutnya itu dia tanya, "Mu nak tahu tak? Apakah kau ingin tahu ilmu apakah antara ilmu yang paling awal yang akan diangkatkan oleh Allah?" Jadi dan mereka kata mereka nak tahulah. Maka kata perawi hadis ini, dia kata al-khusyu'. Ilmu itu diberi nama oleh perawi ini sebagai ilmu al-khusyu'. Iaitu ilmu bila sebut khusyuk. Apa yang kita faham tentang khusyuk? Khusyuk ini sudah tentu adalah sifat bagi hati manusia. Jadi ilmu yang membahaskan tentang ehwal hati, sifat hati, sudah tentu tidak ada ilmu lain kecuali itulah ain, itulah hakikat ilmu tasawuf yang membahaskan perilaku ehwal bagi hati manusia. Jadi menurut periwayatan perawi hadis ni, yang meriwayatkan hadis ini, maka yang dikatakan antara ilmu awal yang akan diangkat oleh Allah adalah ilmu yang pada waktu itu dinamakan al-khusyu'. Dan kalau kita hari ini, ilmu yang dimaksudkan dengan ilmu itu adalah ilmu tasawuf. Jadi sebab itu ini satu fenomena yang berlaku hari ini, maka jangan kita rasa sedihlah. Kita rasa bersedih dengan keadaan ini, memang itu lumrahnya. Tetapi keberadaan ilmu ini jangan diragukan bahawa sampai ke akhir zaman, sekalipun berada dalam keadaan keterasingan, dipandang serong, dipandang ini tidak diterima dan sebagainya, itu tak mengapa. Yang penting orang yang memegang ilmu itu, yang menghayatinya, insya-Allah termasuk dalam ghuraba, orang-orang yang terasing, yang dikira sebagai fatuba, yang beruntung mereka ini. Jadi cuma nak dijelaskan bahawa sekalipun demikian, sekalipun ada usaha untuk memadamkan ilmu ini, tapi yakinilah bahawa ia tidak akan terpadam, ia tidak akan terhapus. Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali, dalam menjelaskan tentang kelangsungan ilmu ini, beliau ternyata merujuk kepada satu riwayat hadis Nabi, iaitu di mana Nabi SAW menjelaskan, lan tazala ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum
hatta ya'ti amrullah. Atau kama qala. Sentiasalah ada di antara umat ini beberapa kelompok. Taifah ni kelompok, tetapi kalau orang tengok dari segi rahsia bahasa Arabnya itu dinakirahkan dia, maksudnya beberapa kelompok. Berarti kelompok ni banyak. Tetapi bertaburang. Tapi kelompok-kelompok kecil. Itu yang dapat kita faham dari takbir daripada dia juga bermakna kelompok-kelompok kecil tapi banyak. Merata-rata tepat sekali. Yang mana mereka ni zahirina alal haq, mereka ni memang tetap berada di atas kebenaran, bahkan mempertahankannya, menyebarkannya, tapi dengan sekadar yang amrullah, sehingga datanglah urusan Allah. Menurut tafsiran para ulama'nya, datanglah urusan Allah itu hari kiamat. Jadi Al-Ghazali menjadikan riwayat hadis ini sebagai salah satu syahid menyatakan kelangsungan ilmu ini sentiasa ada sekalipun dalam keadaan keterasingannya itu. Baik, itu sebagai mukadimah saja. Baik, kalau begitu sebenarnya apa tasawuf itu? Hari ini konsep tasawuf sendiri pun kadang-kadang agak keliru, diberi tafsiran yang bermacam-macam. Jadi baik, sebelum kita pergi kepada takrifan tasawuf ini secara mudah, kita nak tengok dulu asal perkataan. Ini pun isu yang selalu dibangkitkan. Antara sebab kenapa setengah golongan mengatakan ilmu ini tidak termasuk dalam ilmu-ilmu keislaman, antara hujah yang dipakai kerana perkataan itu sendiri. Tasawuf itu sendiri dikatakan tidak ada zaman Nabi. Ini pun satu hal juga ni. Baik, sekarang kita nak lihat. Tak apalah. Itu kita tak nak tengok dari aspek itu, tapi kita nak tengok dari segi asal perkataan itu. Dari mana asal perkataan ini? Para ulama termasuk Al-Qushairi dan sebagainya sudah membahaskan tentang asal usul perkataan ini. Dari mana dia bermula? Ternyata bahawa mereka ini tidak sependapat, tidak sepakat dalam menyatakan perkara ini. Baik, ada di antara mereka itu cuba mengaitkan kalimah tasawuf ini dengan perkataan soft. Itu yakni soft solat. Baik, mengaitkan istilah tasawuf yakni perkataan sufi. Jadi kerana perkataan tasawuf itu kalau kita jadi mengaitkan perkataan sufi ini dengan soft solat dari segi makna betul. Tapi dari segi istilah, dari segi bahasanya agak salah lah. Tak betul lah dari segi bahasanya. Sebab kalau daripada soft, ia akan jadi sofi. Kenapa ahli tasawuf dirujuk kepada soft, yakni soft yang awal, iaitu melihat dari aspek mereka ini berlomba-lomba. Yakni mereka ada kelompok yang terkedepan, berlomba-lomba. Bukan berlomba-lomba nak kerak orang, berlomba-lomba nak buat kebaikan. Maka sebab itulah sebahagian mereka itu mengaitkan ahli tasawuf dengan soft yang pertama ini. Tapi ternyata dari segi bahasa tidak tepat ataupun salah lah. Ada pula di antara alim ulama ni cuba nak kaitkan perkataan sufi ni dengan perkataan suf. Suf ni pakaian bulu yang dibuat daripada bulu. Kalau zaman dulu kok pakaian murahan lah. Pakaian lelong. Kalau kita hari ni kok pakaian lelong lah, pakaian bandar. Jenis murah-murah tu. Jadi zaman dulu kalau pakai pakaian yang buat daripada bulu ni, itu dikira sebagai pakaian orang miskin, pakaian murahan. Baik, bagaimana dengan penisbahan ini? Kalau dilihat dari segi bahasa, ada benarnya. Kalau daripada sufi itu jadi sufi, betul dari segi bahasa.
Tetapi dari segi makna ternyata tidak tepat. Nak mengaitkan tasawuf dengan pakaian bulu ini diterima. Sekalipun ada di antara mereka itu dan pada zaman-zaman tertentu mereka pakai pakaian seperti itu, tidak dinafikan. Tetapi nak mengikat makna ni dengan itu adalah makna yang tidak tepat, tidak boleh diterima dari segi makna itu. Jadi mengaitkan tasawuf dengan pakaian bulu ini benar dari satu sisi, dari segi bahasa betul. Kemudian dari segi makna ada kebenaran juga pada zaman tertentu, pada waktu-waktu tertentu baik. Kemudian ada di antara sofa ni maksudnya jernih, bersih. Jernih dan bersih. Dari segi bahasa, kalau diambil dari perkataan sofa lah, nanti saya akan terangkan sedikit. Baik, dari segi bahasanya, kalau tengok pada perkataan sofa ni, dia tak akan jadi sufi, dia akan jadi sofai. Jadi dari segi bahasa, kalau kita nak kaitkan dia dengan perkataan sofa, tak betul. Tapi dari segi makna, ternyata inilah makna yang paling tepat untuk menjelaskan tentang tasawuf, iaitu kesucian, kejernihan jiwa manusia. Itu intipati bagi tasawuf. Jadi perkataan sofa ini dari segi makna memang sangat tepat sekali, tapi dari segi bahasa kalau dikaitkan dengan sofa itu kurang tepat. Tapi saya dengan istilah tasawuf. Nanti akan saya jelaskan pendapat alim ulama. Baik, kemudian ada di antara alim ulama cuba mengaitkan perkataan sufi ini dengan sufah. Sufah ni yakni serambi Masjid Nabi. Bahagian belakang Masjid Nabi. Zaman dulu di Masjid Nabawi itu, Nabi ada sediakan satu tempat yang khas untuk orang-orang miskin. Mereka ini adalah dari kalangan muhajirin, orang susah. Jadi jumlah mereka ini ratusan orang, sekitar 300 lebih lah. Jadi berlaku keluar masuk. Maksudnya orang miskin, kadang orang ni duduk, orang ni keluar, orang ni masuk. Jadi jumlah mereka itu tidak terbatas, tidak terhad. Tapi dalam lingkup lebih kurang. Jadi mereka ada kelompok-kelompok orang miskin di zaman Nabi yang Nabi beri keizin. Bahagikan mereka ini kepada 5 orang Nabi atar kepada orang ni, 5 orang lagi Nabi atar ke orang ni untuk menjaga. Tengah alim ulama cuba nak mengaitkan perkataan sufi ni dengan perkataan sufah ni. Baik, kalau dari segi bahasa ternyata salah lah. Tidak betul. Kerana kalau sufah tu tak akan jadi sufi, dia akan jadi sufi dari segi bahasa. Tapi dari segi makna ada kaitan. Sekalipun tidak tepat 100% ada kaitan. Kenapa? Kerana tokoh-tokoh besar di kalangan ahli sufi di kemudian hari datang daripada mereka ni. Tapi tidak semua. Sebab ada juga yang tidak daripada mereka ini merupakan tokoh-tokoh besar ahli tasawuf. Tapi ramai di antara mereka ahli tasawuf. Dari segi tu. Sebab di zaman Nabi ni, kelompok-kelompok ahli ibadah di kalangan orang muhajirin ini, mereka sebahagian mereka itu adalah ahli sufah. Tapi ahli dari kalangan orang Ansar dinamakan sebagai qurra, yakni orang yang suka membaca Al-Quran, suka buat ibadah, yang diberi nama qurra itu. Mereka ini adalah dari kelompok orang-orang Ansar. Mereka juga ahli ibadah. Tetapi sejarah telah memperlihatkan kepada kita
bahawa di kemudian hari sebahagian besar daripada mereka ini di kelompok orang-orang ahli ibadah di kalangan orang Ansar ni, ahli Quran di kalangan orang Ansar ni, di kemudian hari mereka ini terjebak dalam kelompok Khawarij. Itu fakta sejarah selepas daripada tu. Jadi nak kaitkan dengan ahli tasawuf dengan sufah tu adalah bahagian benarnya tu. Boleh kita kait di situ, tapi tidaklah 100% tepat juga. Baik, kalau begitu, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tasawuf? Saya nak jelaskan sedikit tentang beberapa persepsi yang selalu timbul dalam pandangan dalam kalangan orang Islam lah, termasuklah dalam masyarakat kita tentang tasawuf ni, persepsi, pandangan. Jadi untuk kita jadikan ini sebagai landasan untuk kita fahami apa sebenarnya istilah tasawuf yang dikendaki. Baik, antara persepsi di kalangan orang kita ni, termasuklah di kalangan alim ulama', apatah lagi masyarakat orang ramai ni, masyarakat awam ni, persepsi mereka ni terhadap tasawuf ni berbagai-bagai. Ada di antara mereka itu yang melihat tasawuf ini sebagai ilmu. Jadi tasawuf itu ilmu. Jadi kalau berarti macam mana dengan perkara ni? Jadi ternyata kalau kita perhatikan nanti, memang ilmu itu adalah sebahagian dari tasawuf. Tapi nak menyatakan tasawuf itu adalah semata-mata ilmu, itu kesilapan besar. Tidak tak sama di antara orang yang tahu tentang tawakal, orang yang tahu dalil-dalilnya, tahu bahasan ulama tentangnya, dengan orang yang betul-betul tenggelam dalam lautan tawakal tu. Ini tak sama. Jadi bahagian ilmu ni boleh cari, boleh belajar. Kalau kita ni alim, kita ni ahli kitab, kita boleh faham sebaik-baiknya tentang aspek-aspek keilmuan ini. Tapi apakah kita memilikinya? Belum tentu. Dengan ilmu semata-mata tidaklah salah, tapi tidak tepat. Tidak tepat. Lebih-lebih lagi. Dan yang kedua, di antara baik, tadi saya terlupa nak sebut, baik, mengaitkan tasawuf dengan ilmu juga tepatnya, iaitu kita akan dapati bahawa kalau kita kata bahawa ilmu itu adalah sinonim dengan tasawuf, semata-mata ataupun tasawuf itu adalah semata-mata ilmu, berarti termasuk kita lah, kita hak mengaji ilmu ni, hak yang mengaji kitab alim ulama' ni, kita sendiri kita tahu macam mana kita ni. Yang kita tahu, orang masyarakat yang tak ada ilmu tu, itu tak tahulah mereka ni. Kita ni hendak mengaji ni, mengaji kitab, mengaji Al-Quran. Ilmu berarti semua ulama' akan jadi tasawuf, ahli sufi. Baik, persoalannya seperti itukah? Tidak. Jadi kita ni kadang-kadang banyak ilmu, tapi dari segi pandangan kita pun kadang-kadang kita lebih jahil daripada orang jahil lagi, kena-kena molek. Kadang-kadang kita alim. Jadi nak menyatakan bahawa tasawuf itu ilmu adalah tidak tepat, sekalipun betul dari satu sisi. Akhlak itu adalah tasawuf. Dari satu sisi itu bagaimana? Iaitu akhlak ini adalah buah dari tasawuf. Yang ini orang yang mencapai hakikat tasawuf, insya-Allah dia akan melahirkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sebab itu salah satu ukuran yang kita nak ukur ahli tasawuf ni, tengok dari akhlak. Satu daripada ukuran lah, sekalipun
dia kerana dia adalah merupakan buah. Maka sesiapa yang mencapai hakikat tasawuf ni, insya-Allah dia akan menjadi seorang yang berakhlak mulia, akhlak baik. Itu akhlak itu adalah tasawuf semata-mata, itu tidak tepat. Sebab apa? Sebab akhlak ini selalunya ditafsirkan dengan mana perwatakan zahir, yakni penampilan zahir kita, iaitu dari segi berpakaiannya, dari segi percakapannya, dari segi perbuatannya. Jadi aspek-aspek ini kadang-kadang boleh ditiru. Orang boleh tiru. Yang kedua, aspek-aspek yang baik dari penampilan zahir ini juga perbuatannya, tindakannya itu baik kadang-kadang. Tapi apakah kita nak anggap itu sebagai tasawuf kerana akhlak itu? Sudah tentu tidak boleh. Maka demikian juga aspek zahir ini, orang dia boleh percakapan berlalu, perbuatan berlalu, dia boleh tunjukkan. Tapi apakah jiwanya itu sudah menyelami alam-alam kesufian ataupun sudah mencapai hakikat tasawuf? Belum tentu lagi. Jadi mengaitkan tasawuf dengan akhlak betul dari satu sisi, iaitu dari segi dia adalah buah daripada tasawuf. Tapi nak kata itulah tasawuf, yakni akhlak itulah tasawuf, tasawuf itulah akhlak, itu satu yang tidak tepat. Kemudian ada juga orang yang persepsi yang mengaitkan tasawuf ini dengan ibadah, iaitu banyaknya ibadah. Ini pun serupa. Yang ini betul dari satu segi, tapi tidak tepat dari satu segi yang lain. Kalau kita kaitkan tasawuf itu dengan ibadah, dari sudut betulnya itu, iaitu ahli tasawuf ni memang dia akan cenderung untuk berbuat ibadah. Keadaan mereka itu, setengahnya itu nampak jelas kecenderungan dan banyaknya ibadah mereka ini. Bagi orang yang tidak ada urusan lain, tak ada kait dengan orang lain, bahawa dia ni hidup seorang diri dan tak ada tanggungjawab lain, kita akan nampak bahawa dia akan banyak buat ibadah. Kerana sebab apa? Sebab bila seseorang tu mencapai hakikat tasawuf, memang dia akan cenderung dengan zikir. Kita akan nampak aspek itu ketara dan jelas. Tapi ada di antara mereka ini waktu yang cukup untuk melakukan ibadah, sehingga kita tak nampak ibadah zahir dia. Tak nampak sangat, nampak macam orang biasa saja. Bahkan orang biasa itu kadang-kadang nampak lebih banyak ibadah menurut perkiraan kita. Ini satu hal juga ni berlaku. Ini satu. Dan inilah rahsia yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu kalau tengok dari aspek ibadah, masih ada yang lebih. Abu Bakrin bikasrati salatin wala bikasrati solat, banyaknya puasa. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar ni orang yang selalu ikut Nabi. Banyak menghabiskan masa dengan mendampingi Nabi. Kemudian setelah Nabi wafat menjadi khalifah, sibuk menguruskan urusan orang Islam, lebih-lebih lagi tu. Jadi ruang beribadah agak kurang. Tapi Nabi tentang Abu Bakar ni, apa kata Nabi? Apa kata Nabi? La wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ardi la rajah. Balikan pada Nabi dan Rasul lah. Kalau ditimbang dengan yang lain pada mereka semua ni, selain daripada Nabi dan Rasul ni, la rajah. Sikit tentang rahsia Sayyidina Abu Bakar ni. Bahkan dikatakan itu adalah satu cebis daripada riwayat seperti yang diriwayatkan. Cuma kita oleh kerana benda tu
Huraian Imam Ghazali lah. Sekalipun ada yang mengaitkan itu sebagai satu cebih daripada periwayatan. Baik, kata saya Imam Ghazali, li sirrin waqara fi sadrih. Ada rahsia hak semak, tersemak jauh ke dalam lubuk hatinya. Bahagian ni bahagian orang tak boleh. Tidak dapat dicapai oleh yang lain. Jadi yang dengannya lah hubungan hatinya dirinya kepada Allah. Akan dia menjadi merupakan sebahagian itu adalah merupakan bagi mereka ini semua itu kenapa jadi macam tu? Berpunca daripada gerak dari dalam diri. Dan dari sudut tidak tepatnya di mana? Hatinya lalai, hatinya lupa. Berbanyak. Demikian juga di zaman Nabi, bahawa ternyata ada kelompok-kelompok munafikin ini, memang mereka ini bersolat di belakang Nabi lagi. Bersolat di belakang Nabi. Jadi apakah kerana ibadah-ibadah seperti ini dan nak dianggap sebagai tasawuf? Benar dari satu sisi, tapi tidak tepat dari sisi yang lain. Kemudian ada juga persepsi kemewahan, kehidupan yang ala kadar je. Dari segi makan minum, dari segi berpakaian, dari segi kehidupan dan sebagainya, ala kadar je. Lebih kurang je. Jadi kehidupan yang sangat zuhud, sangat sederhana. Dia ambil hanya sebagainya. Jadi dia dunia yang diambil itu untuk keperluan itu. Keperluan dia dapat lakukan ibadah dia dapat lakukan tanggungjawab dia terhadap dirinya, keluarganya dan sebagainya. Sekadar tu je. Lebih dari tu ditinggalkan. Ini pattern orang baik. Dari segi betulnya macam mana? Yakni ahli tasawuf ni bila dia mencapai hakikat tasawuf pasti dia menjadi seorang yang sangat zuhud. Pasti. Cuma tinggal lagi kezuhudan yang mereka kezuhudan yang dimaksudkan di situ adalah zuhud hatinya. Dengan erti hatinya itu terbuang kegilaan terhadap duniawi. Yakni penguasaan keduniaan ni, pengaruh-pengaruh keduniaan, kegilaan terhadap dunia dengan segala macam jenisnya itu sudah disirnakan ataupun sudah dikikis, sudah terbuang dari lubuk hatinya itu. Itu hakikat zuhud yang mereka capai. Jadi setiap orang yang mencapai hakikat tasawuf pasti dia akan mencapai hakikat kezuhudan ni. Sama ada ehwal ataupun keadaan yang mereka capai dalam hati itu ternampak pada zahir kelakuan hidup mereka atau tidak. Baik, setengahnya itu kezuhudan yang mereka dapat ni, mereka capai ni, yakni terbuangnya ataupun terkikisnya, terhapusnya atau berkurangnya atau hilangnya kegilaan terhadap duniawi ni, pengaruh dunia terhadap hatinya kadang-kadang nampak pada kehidupan mereka. Kadang-kadang ada di antara mereka ini kadang-kadang disebabkan kerana zuk kezuhudan itu dan mereka memilih cara kehidupan seperti itu. Seperti yang kita lihat kepada Ibrahim bin Adham dan sebagainya.
Jadi kezuhudan yang mereka dapat tadi tu, yang mereka capai tadi tu, membawa mereka pilih hidup gaya macam tu. Kerana zuk mereka suka hidup macam tu. Ada setengah pula, kalau kita perhatikan, di kalangan ahli-ahli tasawuf, dunia dari dalam hati mereka itu, maka mereka diperintahkan oleh guru mereka, ataupun mereka beriadah seperti yang diajar oleh guru mereka ni, dengan menjalani kehidupan yang zuhud tadi itu. Seperti yang berlaku kepada Asyibli, disuruh menyamar sebagai seorang miskin daripada seorang yang berjawatan tinggi, lepas tu disuruh supaya berada dalam keadaan ataupun berwatak seperti seorang yang miskin, peminta sedekah dan sebagainya. Itu tempoh dalam tempoh tertentu. Ada juga di antara mereka ini yang hidup seperti itu kerana sudah ditakdirkan mereka ni orang susah, orang miskin. Jadi kita akan melihat bahawa watak-watak zuhud ni timbul, berlaku disebabkan dengan pelbagai sebab. Sama ada kerana zuhud hatinya, atau ketika mereka sedang beriadah, ataupun secara kebetulan mereka telah ditakdirkan sebagai seorang yang miskin, seorang yang susah. Baik, jadi itu kalau kita kaitkan tasawuf dengan kezuhudan. Baik, dari sudut itu, dari sudut betulnya, dari sudut tidak tepatnya bagaimana nak kaitkan tasawuf dengan kezuhudannya. Baik, kalau kita kata zuhud itu, kita kata macam tu, kita akan menghadapi masalah untuk menilai sahabat-sahabat Nabi, segolongan di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tentang kewaliannya. Seperti kalau di kalangan para sahabat ni, seperti Sayyidina Utsman, Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya. Bahkan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, ahli syurga. Jadi kalau kita nak kata bahawa tasawuf itu adalah zuhud, zuhud dengan arti kehidupan seperti itu, dan kezuhudan itu adalah tasawuf, tidak lain daripada itu, kita akan hadapi masalah. Mencapai satu derajat repuh nak bunuh dia. Dan ini bukan lakonan, ini kenyataan, tapi masih boleh bertahan. Siapa yang boleh buat seperti ini? Jadi ahli tasawuf menilai Sayyidina Utsman sudah mencapai darjat tamkin. Ini disebut oleh Sirajuddin At-Tusi dalam Al-Lumat tentang Sayyidina Utsman. Dan disebut oleh ulama-ulama lain tentang tahap tasawuf yang dicapai oleh Sayyidina Utsman. Tapi dia seorang kaya. Jadi kalau kita kata tasawuf itu berarti kezuhudan, zuhud itu adalah tasawuf, di mana kita nak letak Sayyidina Utsman ini? Demikianlah sahabat-sahabat yang lain yang kaya. Demikian juga di kalangan ahli tasawuf. Ada di antara mereka itu yang kaya, seperti Syekh Abdul Qadir sendiri. Dan ramai lagi di antara mereka ini orang-orang yang berharta, orang yang kaya. Jadi kalau begitu, kita nak kaitkan kezuhudan dengan tasawuf. Tasawuf adalah dari yang tengok tasawuf itu ni. Demikianlah hal-hal ibadah, zuhud dan sebagainya. Dapat kita istilahnya, apakah
dalam kitab-kitab mereka ini ternyata bahawa ulama-ulama tasawuf ni dalam kitab-kitab mereka ini mereka telah memberikan takrifan yang berbagai-bagai tentang tasawuf. Ulama-ulama tasawuf yang terdahulu, Ma'ruf Al-Qurhi dan sebagainya. Takrifan yang mereka berikan tu tidak. Apa yang mereka berikan itu takrifan-takrifan yang diberikan oleh ulama-ulama yang berbagai-bagai tentang tasawuf ni sebenarnya benar, tapi mereka memandang dari sudut-sudut tertentu. Betul belaka. Cuma yang ni pandang dari sudut ni macam kita tengok rumah jugalah. Orang tengok di bahagian depan, dia akan mensifatkan rumah itu dengan sifat yang bertangga dan sebagainya lah. Jadi, apa yang mereka sifatkan tu betul, tetapi menyentuh aspek-aspek tertentu. Sebab itu berkata Syekh Ahmad Zarruq, takrifan yang diberikan oleh ulama diberikan. Tetapi antara sekian banyak takrif-takrif tu ternyata bahawa menyentuh aspek tertentu. Cuma di antara takrif-takrif tu adalah merupakan takrif yang dianggap sebagai takrif yang lebih dekat untuk menyatakan hakikat tasawuf. Aspek penting tentang tasawuf. Pertama sekali, kita ambil tokoh yang lebih awal sikit, takrifan yang diberikan oleh Al-Kattani. Baik, takrifan Al-Kattani, apa yang disebut oleh Al-Kattani tentang tasawuf? Kata Al-Kattani ni antara ulama tasawuf mereka awal, generasi awal dulu. Kita nak ambil mereka ni, tasawuf ni dia guna dua perkataan je, pendek tapi padat. Safa'un wa musyahadah. Adalah kesucian. Safa' tajrid tauhidnya itu, bersih tauhidnya. Kemudian akhlaknya terbuang akhlak-akhlak yang buruk sehingga terisi akhlak-akhlak yang mazmumah, terisi akhlak-akhlak yang mahmudah yang terpuji. Terbuang pelbagai keraguan-keraguan, khawatir-khawatir buruk, litasan-litasan yang buruk terbuang. Maka yang terisi di dalam hatinya itu adalah ingatan hatinya kepada Allah, keyakinan. Segi zahirnya pula, bersih zahir pula, yakni amalan dia itu muafakat dengan syaraknya, muafakat dengan tuntutan agamanya. Perbuatan dia, percakapan dia dan sebagainya membetuli ataupun selaras dengan kehendak-kehendak syarak. Itu masuk bersih. Itu menyucikan zahir kita ini supaya tindakan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita ni selaras muafakat dengan kehendak syarak. Itu dikatakan sebagai bersih zahir. Bersih batin pula iaitu usaha untuk membuang penuh dengan ketenteraman, penuh dengan kebahagiaan dan sebagainya. Jadi ini adalah perjalanannya. Lalu apabila hal ini tercapai, maka dia akan dapat yang kedua itu, iaitu musyahadah. Syekh Abdul Alim Mahmud. Syekh Abdul Alim Mahmud ni dia merupakan bekas Syekhul Azhar dulu, antara ulama besar Azhar dulu, antara ulama yang disegani. Ulama-ulama yang disanjung dan disegani kerana kealiman dia dan kerana kesufiannya tu.
Jadi Syekh Ali Mahmud kata ini antara takrif yang dianggap mencakupi. Kenapa? Kerana dia menyentuh dua aspek tasawuf. Dia menyentuh dua aspek tasawuf. Ataupun tujuannya. Jadi dalam keterangan yang diberikan oleh Al-Qahtani ini ternyata menyentuh kedua-dua aspek ini. Dan itulah tasawuf. Iaitu tasawuf ini bermula dengan usaha untuk membersihkan. Itu ada bahagian bercampurnya pemberian. Jadi kalau kita lihat di sini ada bahagian usahanya, ada bahagian perjalanannya, kemudian ada bahagian hasilnya ataupun ada bahagian matlamatnya. Dan inilah tasawuf, gabungan dua perkara itu. Antara usaha, kalau dalam istilah lain, ada bahagian makasib, ada bahagian usaha ataupun ada bahagian amalan dia, ada bahagian mujahadah dia, itu bahagian usahanya. Kemudian inilah sufi yang sebenar. Jadi kalau belum menjadi sufi, dia tengah mujahadah. Kerana belum mendapat nur yang dengannya dia akan mencapai sesuatu ihwa di dalam hati dia. Ada juga orang yang tak lalu jalan-jalan mujahadah ni. Tiba-tiba dia dapat nur kurniaan Allah. Ini orang panggil majzub. Dia diberikan Allah makrifat, diberikan Allah pandangan mata hati yang mendalam. Tetapi tak tahu cara nak mendapatkannya. Dia jadi kaya. Tapi tak erti nak niaga. Ini pada dia kaya lah. Boleh dipakai atas kekayaan dia tu. Boleh guna untuk dia lah. Tapi dia nak pergi ajar ke orang suruh jadi kaya macam dia tak erti. Kalau dia ajar pun bankrupt pula orang lagi. Ini orang majzub. Sebab tu majzub ini dia dari segi kaedah tasawufnya pada dasarnya atau pendapat umumnya tidak layak untuk menjadi guru sehinggalah dia seolahnya dia bekerja tapi tak jadi kaya-kaya. Meniaga-meniaga tapi tak dapat hasil mendatangkan kekayaan. Ibarat macam tu. Jadi dia tahu saya nak meniaga. Tapi meniaga tu mungkin tak utuh mana lah. Jadi dia nak ajar orang tak boleh lah. Sebab keberhasilan daripada perniagaannya itu belum terbukti. Sehinggalah dia berhasil dan jadi kaya. Baru dia boleh ajar. Ini yang balik. Panggil salik yang majzub. Tak kira lah nama apa-apa pun tak kira. Itu kita tak nak tupu sangat. Tapi nak khabar itu dua komponen penting tasawuf. Iaitu disebut wasilah. Yakni perjalanannya, usahanya. Kemudian ada ghayah. Ada tujuannya, ada matlamat, ada pencapaiannya. Dua perkara inilah yang membentuk tasawuf. Kalau ada salah satu, itu ada aspek yang masih kurang. Itu dalam takrifan Al-Qahtani. Baik. Yang kedua, saya nak baik. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, asal tasawuf ni daripada perkataan musafah. Ini orang ngaji bahasa Arab tahulah musafah. Ini kepada perkataan sofa. Kenapa? Kenapa? Dari segi bahasa tak betul. Tapi Syekh Abdul Qadir mengaitkan tasawuf dengan musafah. Yang asal perkataan pun memang asal daripada sofa juga. Tapi kalau dikaitkan tasawuf dengan perkataan musafah itu dari segi bahasa betul. Apatah lagi dari segi makna. Tapi kalau kita kaitkan tasawuf dengan sofa dari segi bahasa dia cenderung lah. Tak betul. Sekalipun dari segi makna ada benarnya, ada betulnya. Baik, apa kata Syekh Abdul Qadir? Tasawuf itu daripada perkataan musafah, yakni kalau dilihat dari sudut bahasanya daripada perkataan safa. Lalu dibina libina lil majhul, panggil istilah bahasa Arab lah. Bina lil majhul dia tu daripada safa dia akan jadi sufi. Baik, apa makna perkataan ini? Baik, kata Syekh Abdul Qadir, perkataan safa itu
adalah melihat kepada dua aspek, dua pihak. Baik. Sofa itu dari segi hambanya, iaitu orang yang berusaha untuk menjernihkan dirinya. Ni dia melibatkan dua pihak. Itu orang tahu bahasa Arab, dia nampaklah benda ni. Jadi perkataan sofa tadi itu, iaitu dari satu pihak, manusia ni, hamba ni berusaha untuk menjernihkan dirinya, membersihkan dirinya, menyucikan dirinya. Dia usaha dengan mujahadahnya, dengan kurniaan kebersihan itu dari Allah. Allah Ta'ala kurnia ke dia, beri ke dia kesucian hatinya. Jadi ada dua pihak. Dia berusaha dan dia dapat natijahnya. Maka itulah daripada perkataan safa. Cuma dibina majhulkan dia menjadi. Inilah asal perkataan sufi. Daripada perkataan musafah, iaitu sufi, yakni sufia, iaitu orang yang berusaha menyuci bersihkan dirinya lalu disuci bersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat dari segi ini, dia agak sama dengan takrifan yang diberikan oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani tadi tu cuma tinggal takrifan yang ketiga yang saya nak jelaskan di sini, takrifan ulama tasawuf yang agak mutaakhir sikit, terkemudian sikit, iaitu Syekh Ahmad Zarruq Al-Fasi, iaitu pengarang kitab Qawaid Tasawuf. Baik, apa kata Syekh Ahmad Zarruq? Syekh Ahmad Zarruq menyatakan bahawa dia kata tasawuf ini telah ditafsirkan, telah didefinisikan, telah dihuraikan oleh ulama dengan pelbagai takrifan. Lebih 2000 takrifan yang telah diberikan oleh para ulama untuk mendefinisikan tasawuf ni. Tapi kata Syekh Ahmad Zarruq, semua takrifan itu betul dan menyentuh, tetapi menyentuh aspek tertentu. Cuma kata ulasan yang diberikan oleh Syekh Ahmad Zarruq ni, iaitu apa erti perkataan ini? Iaitu benarnya tertawajuh hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rupanya Syekh Ahmad Zarruq melihat tasawuf dari aspek lain. Aspek perjalanan hati. Iaitu benarnya tertawajuh hati kepada Allah. Iaitu dalam bahasa kita, kalau kita nak jelaskan maksudnya itu, tawajuh ni artinya tumpuan. Ingatan kita, perhatian kita, kemahuan kita tertumpu. Jadi kita ni sebagai manusia ni, ingatan kita, kemahuan kita, keinginan kita ni tertumpu bermacam-macam. Kebanyakannya kat luar dunia lah. Itu lumrah manusia lah. Kita untuk menjadi kaya, keinginan kita untuk dapatkan itu, dapat ini, itu lumrah manusia ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi, dijadikan manusia ini, terhias jiwanya itu cenderung, hubbu ni kasih. Kelaziman manusia. Cenderung kepada hal kebendaan itu supaya hati tertumpu kemahuannya, ingatannya, pautan hatinya kepada Allah. Dalam bahasa lain, nak paling kiblat hati. Jadi kunci besarnya di situ. Proses nak memalingkan pandangan hati daripada memandang kepada makhluk, memandang kepada dunia sehingga terarah memandang kepada Allah, maka daripada memandang kepada makhluk, lalu menghadap kepada Allah, ingatan, tumpuan, keinginan, pautannya kepada Allah, dia akan memahami rahsia tasawuf ini. Dia akan memahami rahsia-rahsia dan perkara-perkara yang berkaitan dengan tasawuf yang bermacam-macam.
istilah-istilah tasawuf yang kita belajar, istilah ihsan, maqamat, ahwal, ataupun akhlak, ibadah, mujahadah, riadah, dia akan faham semua ni. Kalau dia dapat rahsia tawajuh, benarnya tertawajuh, tertumpunya hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua perkara tadi tu diperlukan untuk tawajuhkan hati, untuk memalingkan pandangan hati daripada memandang kepada dunia sehingga memandang kepada Allah. Jadi tasawuf ini adalah perubahan dalaman manusia. Dia bukan buang dunia. Kalau buang dunia, nak buang kat mana? Depan pun dunia, belakang dunia, kiri dunia, kanan dunia, atas dunia, bawah dunia, dalam dunia, luar pun dunia belaka. Nak buang kat mana? Jadi tasawuf intipatinya bukan membuang dunia, tetapi membuang hubud dunia, yakni kegilaan manusia terhadap duniawi yang terik pandangan hati kita ni ke arah keduniaan. Lalu terpandang atau terterik kepada memandang hal keduniaan, lalu dihiasi dengan sifat penuh ketamakan, penuh bos itu belaka. Apabila pandangan hati manusia terikat kuat kepada hal keduniaan, terpaut kuat dengan hal keduniaan, dia akan timbul belaka situ. Keinginan keberahiannya, ketamakannya, kesombongannya itu baik belaka. Hasad dekinya, lepas tu mula dengan permusuhan, kebencian timbul belaka itu. Bila hati manusia kuat terikat ke dunia. Jadi nak paling tu, nak buang semua tu, nak mengarahkan dia supaya hati menghadap kepada Allah, sehingga memahami rahsia firman Allah, fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, kemana saja kamu duduk mana ke, menghadap ke mana saja, tarekat ini mengamalkan amalan-amalan tambahan untuk menguatkan lagi ingatan hatinya, dinamakan sebagai khalwat. Ada yang berkhalwat 10 hari, 20 hari, ada yang 40 hari. Sebenarnya tujuan apa di sebalik semua itu? Tidak lain kecuali untuk mentawajuhkan hati supaya ingatan hatinya berpaling arah menghadap ingatannya kepada Allah, menghadap dan juga tertumpu hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan, tidak lain. Sehingga dipraktikan khalwat itu. Ada setengah tarekat pula kadang-kadang dengan cara yang berbeza. Setengah tu mempraktiskan zikir nafi dan isbat sebagai cara untuk membuang ikatan-ikatan keduniaan sehingga hati itu tertumpu, terarah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya berbeza-beza. Kata ulama tasawuf, aturuku ilallahi ka'adadi anfasil khalqi. Cara jalan-jalan menuju kepada Allah ini ada sebilangan nafas makhluk ni, banyak. Ini perkataan ahli tasawuf yang luas maksud dan tafsirannya, tapi kita nak ambil tafsiran mudahnya, banyak cara-cara untuk manusia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya nak khabar bahawa intipati penting tasawuf itu adalah benarnya tertumpu hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati semakin tertumpu, maka sudah tentulah bila tertumpu itu semakin kuatlah ingatan. Bila hati itu semakin kuat ingatan, semakin kuat pandangannya, tilikannya kepada Allah, maka timbullah khusyuk. Sebab hati itu terpaut ke situ. Yang menjadikan kita ni hilang khusyuk sebab hati kita dipaut ke lain. Terik ingatan situ, terik ingatan sini. Itu menyebabkan kita hilang khusyuk. Tapi kalau kita berlatih, beriadah, mentawajudkan hati, ia akan terbawa sampai ke dalam solat. Ingatan hati tertumpu kepada Allah, kepada makna-makna ketuhanannya, yang membawa dia khusyuk. Kemudian bila tumpuan hati ini, bila tertumpu lagi, dia akan membawa manusia makin merasa dekat dengan Allah. Itu merupakan mazilah-mazilah yang dilalui. Jadi pokok pakarnya, intipati penting bahawa di sebalik tasawuf itu adalah, kata Syekh Mazharud, sidqu, benarnya tawajuhil qalbi ilallah,
tertumpu terhadapnya hati, ingatan hati, tumpuan hati, kecenderungan hati, kemauan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci besar kepada tasawuf. Jadi dalam memahami, dalam mencapai perkara ni, dalam menghasilkannya, dalam memahaminya, disitulah persoalan-persoalan tasawuf yang bermacam-macam tu timbul. Proses itu, di sebalik proses itu, maka timbul pelbagai persoalan dalam tasawuf. Dengan ahwal, maqamatnya, dengan amalannya, riyadah, mujahadahnya, macam-macam itu, semuanya berkait kepada apa yang disebut oleh Syekh Ahmad Zarruq tadi itu. Jadi kalau begitu, dapat kita simpulkan balik bahawa tiga definisi yang diberikan oleh simpulan mudah yang dapat saya buat bahawa tasawuf itu pada dasarnya adalah merupakan usaha manusia untuk membersihkan zahir dan batin dia. Lalu hatinya itu semakin menghadap ingatannya, fikirannya, perasaannya itu, kemahuannya, ingatannya itu, tumpuan hati dia terhadap kepada Allah. Sehingga bila menghadap kepada Allah, sudah tentu alaihim ajma'in, iaitu antaranya Harisah bin Malik, apabila ditanya oleh Nabi tentang beliau ini, bagaimana keadaan iman beliau ini, dan beliau menjawab bahawa asbahtu mu'minan haqqan, aku ini berada dalam keadaan beriman betul-betulnya, yakni betul-betul beriman kepada Allah. Sehingga Nabi kata setiap kata-kata itu mesti ada buktinya. Apa bukti kata-katamu ini, kenyataanmu ini, baru azaftu nafsi anid dunya. Itulah kunci tasawuf. Itulah intipati tasawuf. Yang aku palingkan diriku daripada menghadap kepada dunia. Jadi yang dipalingkan itu bukan mukanya, bukan dirinya. Sebab kalau paling muka, paling diri, tak lagi ke lain, ke dunia situ juga. Tapi yang dipalingkan adalah tumpuan hatinya. Tumpuan hati itu orang panggil tawajuh. Ilahi anta ini, iaitu satu lagi, sekalipun saya ada merancang 5-6 perkara lagi nak saya jelaskan, tetapi mungkin perlu masa yang agak panjang, dan insya-Allah baki itu nanti saya akan sambung huraian ini selepas Ramadan lah. Cuma malam ni saya nak jelaskan satu perkara lagi, iaitu tentang dikaitkan dengan tasawuf ini, antaranya ilmu khusyuk. Dari mana semua ini? Antaranya datang daripada riwayat yang sudah saya sebutkan tadi itu. Apabila perawi itu menjelaskan tentang ilmu yang awal yang diangkat oleh Allah, maka beliau menjelaskan al-khusyuk. Maka dari situ timbulnya istilah ilmu khusyuk, merujuk kepada ilmu tasawuf. Ada juga nama yang diberikan kepada ilmu tasawuf ini sebagai ilmu batin. Kenapa ilmu satu-satunya itu? Dia juga melibatkan aspek-aspek lain, aspek ibadah, aspek akhlak, tetapi tumpuan besar yang diberikan dianggap sebagai kekunci untuk keberhasilan semua perkara tadi itu adalah penyucian batinnya. Maka dinamakan ilmu batin dari aspek itu. Kemudian dinamakan ilmu ihsan. Dari mana nama ini? Diambil daripada hadis ihsan, iaitu ihsan itu dijelaskan oleh Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu kalau diperhatikan baik-baik sebenarnya adalah merupakan tafsiran seperti yang ditakrifkan oleh tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Takrifan mereka itu memang menjelaskan pengertian anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau ditafsirkan betul-betul adalah ternyata apa yang telah dihuraikan oleh tokoh-tokoh tadi itu. Jadi timbulnya perkataan ihsan ini diambil daripada perkataan itu. Berkembang pengalamannya, keyakinannya, perubahan jiwanya, ibadahnya, mutu ibadahnya.
kejenuhan hatinya berkembang. Jadi proses perubahan itu dinamakan suluk. Jadi antara ilmunya panggil ilmu suluk. Kerana ilmu tasawuf ini adalah ilmu untuk yang bersifat gaib tadi tu. Cuba nak menghayati, nak menyelami hakikat-hakikat iman tadi tu sehingga keyakinan menjadi semakin kuat. Jadi sebab itu ilmu ini dinamakan sebagai ilmu hakikat. Kerana fokusnya itu untuk menyelami rahsia-rahsia keyakinan, hakikat-hakikat iman yang sifatnya gaib tadi tu. Bila sebut hakikat ni tersembunyi, benda duduk dalam, benda terselindung benda tu. Kemudian ilmu ini juga dinamakan sebagai ilmu qalbi. Kenapa? Kerana fokus kepada ilmu dinamai sebagai ilmu nafi'. Kenapa? Kerana ilmu ini kalau manusia mencapainya, dia akan menjadikan manusia itu mendekati Tuhannya. Sudah tentu itu akan memberi manfaat kepadanya lah. Ataupun juga nama-nama ini, ilmu fil qalbi ni atau ilmu nafi' ni, kalau kita nak tengok kepada riwayat, ada riwayat hadis yang menyebut al-ilmu ilmani, ilmu fil qalbi. Ilmu itu ada dua jenis. Satunya ilmu yang duduk yang dua-dua ni juga nama bagi ilmu tasawuf dan diambil daripada riwayat-riwayat seperti itu. Jadi saya rasa setakat itu sajalah yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Mudah-mudahan penjelasan yang sedikit itu dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kekuatan untuk kita